Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Teriakan derhaka dan letak jawatan bergema di Parlimen hari ini. Hari ini Isnin 26 Julai 2021, pintu Parlimen dibuka. Rakyat mengharapkan tarikh ini akan merentas jalan bahawa demokrasi berparlimen dikembalikan. Maknanya proklamasi darurat perlu dijadikan agenda utama. Namun apa yang berlangsung ialah mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 selama 5 hari mulai hari ini sehingga 29 Julai dan 2 Ogos bagi Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada 3 hingga 5 Ogos. Bagaimanapun Pakatan Harapan membantah tindakan Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun yang menolak 5 usul pembangkang yang antaranya usul berkaitan proklamasi darurat untuk dibahas dan diluluskan di Parlimen. Akibatnya terjadi kekecohan apabila Azhar bertegang leher dengan beberapa ahli Parlimen yang mempertikaikan perjalanan sidang khas Parlimen hari ini. Jeritan derhaka kedengaran di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya mengingatkan Azhar supaya tidak membelakangkan hasrat dan maksud sebenar yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad. Kes ini yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu mengambil kira aspirasi rakyat, kegelisahan rakyat, penderitaan rakyat dan semangat perlembagaan mengikut prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan kemudian memberi nasihat yang jelas, titah yang jelas. Kalau engkar namanya derhaka. Perdana Menteri agak berani kerana dalam konteks ini derhaka kepada titah Tuanku Agong. Dan saya tidak mahu yang di-Pertua Dewan Rakyat sama terpalit dengan penderhakaan ini. Menurut beliau, Azhar telah secara salah menggunakan peraturan mesyuarat 11/3 yang membolehkan Perdana Menteri menetapkan urusan-urusan bagi sidang khas ini. Sebelum itu, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin meminta Azhar bertindak sebagaimana yang dititahkan yang di-Pertuan Agong. Jangan jadikan Parlimen sebagai sarkas. Kita mesti ikut titah yang di-Pertuan Agong. Kita angkat sumpah untuk junjung perlembagaan, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Pokok Senat Datuk Mahfuz Omar berhujah bahawa tindakan tidak mengikut titah yang di-Pertuan Agong bermakna Parlimen seolah-olah mengisytiharkan peperangan kepada perlembagaan dan baginda. Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ram Kapal Singh pula mempersoalkan sama ada Azhar dikawal kerajaan kerana tidak membawa proklamasi darurat dan ordinan berkaitan ke Dewan sebelum ini. Kata Ram Kapal Singh, Azhar tentu memahami betapa pentingnya membawa proklamasi darurat dan ordinan berkaitan ke Dewan Rakyat selaras perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Dalam kenyataan yang kecoh itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, mengumumkan bahawa darurat dan ordinan-ordinan yang berkaitan telah dimansuhkan pada 21 Julai 2021. Berdasarkan kepada perkara 1503 untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat ini. Oleh kerana telah di-revoke, maka isu ungkai ataupun annulment sudah tidak lagi relevan. Dan kita sudah berjaya. Terima kasih. Tindakan Kerajaan Perikatan Nasional merahsiakan pemansuhan proklamasi darurat dan ordinan-ordinan yang berkaitan itu menimbulkan persoalan baharu. Apa yang kerajaan cuba sembunyikan? Justru apabila Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Yassin mula membentangkan pelan pemulihan negara PPN, riuh rendah di kalangan ahli parlimen masih juga kedengaran. Seolah-olah tiada ahli parlimen pembangkang yang menghormati Perdana Menteri Perikatan Nasional yang dilihat seperti bercakap sendirian. Amat jelas dengan memasukkan proklamasi darurat dan ordinan-ordinan yang berkaitan secara bersembunyi. Niat sebenar Kerajaan Perikatan Nasional adalah untuk menghalang sebarang perbahasan dan pengundian daripada berlaku sewaktu sidang khas Parlimen hari ini. Sungai Tani tak pakai mask, point of order. Tolong. Datuk Speaker, Sungai Tani tak pakai mask. Ahli Parlimen, saya minta point of order, ambil tindakan. Masa point order dah habis.
Datuk Speaker, sehingga tadi tak pakai mask. Habis. Mana ada masa point of order? Sampai saya minta baringi lawanan Bila sekejap masa saja. dalam mesyuarat. Ini saya tak buat. Datuk Speaker, point of order boleh dibangkitkan Sekejap bila saja. masa dalam mesyuarat. Mana boleh tolak Mana point ada of order? masa untuk point of order. Just one point. One point ni. Ketua dan semua ahli dewan. Selain itu, seruan letak jawatan kerana gagal turut juga kedengaran. Inilah natijah yang ditanggung oleh rakyat apabila kerajaan tidak ada manifesto kerana merampas kuasa menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu. Setelah masuk melalui tebuk atap, kononnya mahu menyelamatkan negara, bangsa dan agama. Tetapi setelah gagal, mereka buat ikut suka hati dalam menggubal dasar dan undang-undang negara dengan menggunakan proklamasi darurat. Kononnya darurat itu diisytiharkan untuk menangani pandemik COVID-19. Sebaliknya, rakyat dilanda ketakutan setiap kali mendengar pengumuman Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini kerana setakat ini tiada bayangan cahaya di hujung terowong yang dipenuhi pandemik COVID-19 dan kemusnahan yang dibawanya. Persidangan khas Parlimen jika tanpa perbahasan dan sebarang pengundian tidak akan mampu untuk dijadikan pedoman bagi melakar masa depan negara. Justru jangan marah jika rakyat masih mengangkat bendera hitam.